ضحاؤك والبهاء بهاؤك وجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. باسمك اللهم ندعو في غدو وراح، لك منا كل حمد في مساء وصباح. هب لنا منك رشدا واهدنا سبل صلاح، إن تقوى الله نور وطريق للفلاح. باسمك اللهم ندعو في غدو وراح، لك منا كل حمد في مساء وصباح. هب لنا منك رشدا واهدنا سبل صلاح، إن تقوى الله نور وطريق للفلاح. باسمك اللهم ندعو في غدو وراح، لك منا كل حمد في مساء وصباح. هب لنا منك رشدا واهدنا سبل صلاح، إن تقوى الله نور وطريق للفلاح. باسمك اللهم ندعو في غدو وراح، لك منا كل
مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو Dengan namamu ya Allah, في غدو segala puji bagi sang pemilik waktu pagi dan petang. Segala puji bagi sang pemberi jalan kebaikan. Ya Allah, ya Rabb, tunjukkan kami cahaya, kurniakanlah kami pada ketakwaan, tuntunlah kami pada jalan kebaikan. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك وجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah,
Jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. باسمك اللهم ندعو في غدو وراح لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل صلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو في غدو وراح لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل صلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو في غدو وراح لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل صلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو في غدو وراح لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل صلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو Dengan namamu ya Allah, في غدو segala puji bagi sang pemilik waktu, pagi dan petang. Segala puji bagi sang pemberi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala Allah ta'ala
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, semoga kita semua dikurniakan oleh Allah kesihatan dan afiat dan segala mihan di dunia dan di akhirat kelak. Pada pagi ini insya-Allah saya akan membicarakan tentang tajuk tazkirah yang bertajuk Al-Quran dan Hadis sebagai panduan hidup. Al-Quran dan Hadis sebagai panduan hidup. Hal ini berkisahkan tentang hadis Nabi SAW daripada Malik, an Malikin radhiyallahu anhu. Daripada Malik, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, taraktu fiikum amrayn, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, ma tamassaktum bihima, selama mana kalian berpegang pada keduanya. Apa dia? Kitab Allah. Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua wa sunnata nabiyhi, dan sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita dua pusaka yang sangat bernilai, yang patut dijadikan sebagai panduan hidup kita sebagai seorang Muslim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya berada di sini bukan untuk memberi pengajaran, untuk memberi taklim, pengajaran ataupun didikan. Saya berada di sini hanya sebagai untuk memberi nasihat. Hal ini bertepatan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, tidaklah aku menurunkan Al-Quran ini agar kamu merasa payah. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan Al-Quran ini sebagai peringatan bagi orang yang mahu mengambil, bagi orang yang merasa takut kepada Allah. Dan juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, wadakir, berilah peringatan wahai Muhammad, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang mukmin. Kemudian Allah berfirman lagi, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kesemua manusia itu berada di dalam kerugian. Allah kata, seluruh manusia itu berada di dalam kerugian. Innal insan, alif lam itu sebagai alif lam muzahhalaqah. Illal ladzina amanu, melainkan orang yang tak rugi itu siapa dia? Orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang yang
beramal soleh, wa tawasau bil haq, dan orang yang saling menasihati tentang kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan orang yang saling menasihati tentang kesabaran. Jadi Imam Syafi'i berkata di dalam satu riwayat, dia kata lebih kurang, kalaulah Allah tidak menurunkan di dalam Al-Quran ini melainkan surah ini sahaja, yakni surah Al-Asr wal Asr, niscaya manusia akan merasa cukup. Niscaya manusia akan merasa cukup, kerana ayat ini menerangkan tentang kejayaan manusia itu berada pada 4 perkara. Yang pertama, beriman, illal ladzina amanu. Kemudian yang kedua, wa amilus solihat, orang yang melakukan kebaikan. Wa tawasau bil haq, mereka yang saling menasihati tentang kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati tentang kesabaran. Imam Syafi'i kata berdasarkan ayat ini cukup, niscaya manusia akan merasa cukup bagi orang yang mau ambil pengajaran. Kemudian berdasarkan hadis Nabi SAW, an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari, daripada Tamim Ad-Dari, antara sahabat yang pernah melihat Dajjal. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinun nasihah, sesungguhnya agama itu asasnya adalah nasihat. Agama Islam ini terbina atas dasar nasihat. Qulna, para sahabat bertanya, liman, kepada siapa ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, lillahi, nasihat untuk Allah, wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya, wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan kepada pemimpin-pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan masyarakat orang Islam. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Atas dasar ini saya berada di sini sebagai memberi tazkirah, insya-Allah. Nasihat, apa yang dimaksudkan nasihat? Nasihat adalah kata yang bermaksud berusaha mewujudkan keuntungan bagi orang yang dinasihati. Jadi maksud nasihat itu kita ingin memberi untung kepada orang yang kita nasihat. Maksudnya memberi petunjuk yang baik, itu nasihat. Seperti mana orang Arab berkata, nasahar rajul thawbahu, nasahar rajul athawb, seorang lelaki menampung ataupun menjahit pakaiannya yang terkoyak. Pakaian yang terkoyak kemudian kita jahit, itu menutup celah. Itu maksud nasihat. Jadi nasihat itu kita menutup celah saudara kita. Umpama kita melihat cermin, kita tak nampak benda yang di belakang kita. Yang kita nampak hanyalah benda yang di hadapan kita sahaja. Jadi macam mana kita nak tahu di belakang kita buruk atau tidak? Melalui nasihat orang-orang yang kita percaya. Itu bergunanya nasihat. Tajuk ini juga berdasarkan hadis Nabi SAW, Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidup. Bagaimana kita nak ambil Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidup? Berdasarkan hadis Nabi, an Abi Najih Al-Irbad As-Sariyah bin Sariyah, Irbad bin Sariyah, qala, dia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi satu peringatan dalam satu majlis. Wajilat minhal qulub, yang mana nasihat itu membuatkan hati kami berasa getar. Wa gharafat minhal uyun, dan membuatkan air mata kami mengalir. Faqulna ya Rasulullah, mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah,
ka'annaha mau'izatan muwaddi'. Seolah-olah nasihat ini nasihat perpisahan. Seperti mana kalau kita saling bercinta dengan, kalau kita kasih kepada anak kita, kita nak tinggal anak kita di satu kawasan untuk belajar di universiti, ataupun kita nak hantar anak kita belajar di Mesir ataupun di Yaman, kita akan memberi nasihat. Jadi begitulah para sahabat, mereka saling bercinta mengasihani Rasulullah SAW. Jadi mereka pun berkata macam tu juga, fa'ausina, nasihatilah kami wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, qala usikum bitaqwallah, aku menasihati kamu semua supaya bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah ini adalah nasihat para rasul daripada dulu sampai sekarang. Wasam wa ta'ah, dan hendaklah kalian dengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammara alaikum abdun, sekalipun pemimpin kalian itu dari kalangan hamba. Fa innahu may ya'ish minkum, kerana siapa yang berumur panjang, yang masih hidup selepas daripada aku ni, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak perselisihan pendapat. Jadi fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah aku, sunnah Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk daripada Allah, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Itu panduan Nabi. Bagaimana kita nak berpegang kepada Al-Quran dan hadis, iaitu kita mesti berpegang juga dengan sunnah para sahabat. Nabi kata apa? Abdu 'alaiha bin nawajid, hendaklah kamu berpegang teguh seperti mana kamu gigit dengan gigi gerham. Seperti mana kita gigit tali dengan gigi gerham, maksudnya pegang sungguh-sungguh. Wa iyyakum, dan hendaklah kalian berhati-hati, wa muhdatsatil umur, dengan perkara yang baru, iaitu bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, kerana sungguhnya segala perkara yang baru itu sesat. Jadi masukkan bid'ah sini adalah bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi termasuk di sini bid'ah Syiah, bid'ah Khawarij, bid'ah Murji'ah, bid'ah Jahmiyah. Kerana apa berlakunya bid'ah ini? Walaupun mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kerana mereka meninggalkan wasiat Nabi yang ketiga, iaitu berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Mereka meninggalkan para sahabat Nabi SAW. Jadi di sini para ulama berkata, kalau antara cara kita nak selamat daripada kesesatan, hendaklah kita berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah dan para ulama, iaitu mereka yang mengikuti jalan para sahabat. Kalau kita berpegang saja dengan Al-Quran dan Sunnah, itu belum cukup, kerana berapa banyak firqah-firqah sesat yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kita tengok pada zaman sekarang, ISIS, mereka berpegang teguh kepada ayat Al-Quran dan hadis, tapi tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Jadi di sini sangat penting, seperti mana kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam solat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksudkan jalan yang lurus? Sebagian siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang kau beri nikmat kepada mereka. Jadi sebahagian ulama menafsir yang diberi nikmat itu adalah wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah
Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, merekalah yang bersama, merekalah yang dikurniakan nikmat oleh Allah Ta'ala dari kalangan para nabi, orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang syuhada dan orang-orang yang soleh. Jadi di sini siapa yang mereka itu? Nabi, para syuhada, para siddiq, para soleh. Sebagian ulama menafsirkan lagi yang dimasukkan jalan yang lurus itu adalah al-haq, kebenaran. Kemudian yang kedua al-Islam. Kemudian yang ketiga Al-Quran. Kemudian yang keempat Abu Bakar dan Umar. Oleh itu para ulama membuat kesimpulan ihdinas siratal mustaqim itu ialah siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar. Yang dimasukkan jejak Abu Bakar dan Umar ini dia adalah jejak para sahabat ridwanullah alaihim. Maka ia telah mengikuti kebenaran. Kemudian yang kedua, dia telah mengikuti Islam. Bila dia mengikuti Islam berarti dia telah mengikuti Al-Quran. Jadi dalam persoalan ini, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kita mesti mengikuti para sahabat dalam masalah agama sebagai wadah untuk kita mendapat petunjuk, terpelihara dari kesesatan. Seperti mana Nabi telah membuat satu garisan lurus. Nabi membuat garisan yang lurus. Kemudian Nabi kata ini adalah jalan aku. Kemudian Nabi buat jalan yang Nabi buat di kiri kanan jalan yang lurus itu satu berapa garisan. Kemudian Nabi berkata, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Maka ini adalah jalan aku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak ini, kiri kanan itu. Ikutlah jalan aku yang lurus ini. Fatafarraqa an sabili, niscaya kalian akan berpecah dari jalan-jalannya. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah ya Allah perintah kepada kita, kepada kalian, supaya kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Oleh itu, bila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan kita mengambil ia sebagai panduan hidup, hendaklah kita ikuti juga dengan jalan para sahabat salafuna as-salih. Kerana bila kita kata kita mengikuti jalan ulama, jalan Al-Quran dan Sunnah, kita tidak boleh lari daripada mengikuti jalan para sahabat. Kemudian apabila kita berkata kita mengikuti jalan jalan para sahabat yang saleh, kita tidak boleh meninggal para ulama sekarang. Kerana para ulama sekarang dia mengambil daripada ulama-ulama yang sebelum ini. Ulama-ulama sebelum ini dia mengambil daripada ulama-ulama yang sebelum ini, sampailah dia pun mengambil daripada jalan para sahabat, seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kesemua ini adalah murid-murid kepada tabi'in, murid-murid kepada imam, murid-murid kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Oleh itu, sesiapa yang berkata marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia tidak mahu mengikuti jalan para ulama, ketahuilah bahawasanya mereka itu tersalah faham tentang slogan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita mesti berpegang teguh kepada para ulama, kerana dalam satu hadis Nabi sebut al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Para Nabi itu dia tidak mewarisi dinar dan dirham. Dia tidak mewaris kepada kita harta. Tapi Nabi mewariskan kepada kita ilmu dan amal yang soleh. Jadi kita, macam mana kita nak tahu ilmu dan amal yang soleh itu? Dengan mengikuti para ulama. Kerana para ulama dia mengambil daripada para sahabat. Itu cara dia. Jadi kita mesti berpegang teguh kepada mazhab
yang empat ini, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Kerana kita kena yakin seperti mana disampaikan oleh para guru kita, mereka ini bukannya firqah yang sesat dan mereka mewarisi ilmu para sahabat. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah saja, ini menyebabkan kita akan terkeliru dan sesat, seperti mana yang berlaku kepada firqah Mu'tazilah. Mu'tazilah, dia punya pengasas merupakan murid kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dikatakan murid kepada Sayyidina Ali. Macam mana pengasas dia boleh tersesat daripada kebenaran? Kerana dia meninggalkan majlis Hasan Al-Basri. Pengasas dia seperti mana disebut oleh para ulama, Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Satu ketika ada seorang bertanya kepada Hasan Al-Basri dalam satu majlis dalam masjid. Dia berkata, "Wahai Hasan Al-Basri, ada satu firqah mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Dalam satu firqah lagi, mereka tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, dan iman mereka pun tidak terjejas." Kemudian Hasan Al-Basri dia terdiam. Dia diam seketika untuk memberi jawapan. Belum lagi guru dia tu bagi jawapan, Wasil bin Atha terus berkata, "Bagi aku, mereka ini berada di dalam satu kedudukan di antara kedudukan kafir dan kedudukan beriman." Yakni maksudnya manzilah bainal manzilatain. Mereka ini orang yang melakukan dosa besar ini bukannya kafir, bukannya mukmin. Itu bagi Wasil bin Atha. Selepas dia berkata macam tu, terus dia meninggalkan majlis Hasan Al-Basri. Sedangkan Hasan Al-Basri belum lagi menjawab soalan pertanyaan tu. Tapi begitulah sikap orang yang meninggalkan para ulama. Jadi itu punca kesesatan, apabila dia meninggalkan ulama. Dia memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pendapat fikiran dia sendiri. Begitu juga berlaku kepada Khawarij dan Syiah. Semuanya berlaku kesesatan kerana meninggalkan para sahabat. Jadi oleh itu, bila kita mengatakan marilah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kita mesti kena tambah lagi dengan mengatakan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah para sahabat. Semoga kita terselamat daripada kesemua itu. Kemudian, macam mana kita nak mengatakan Al-Quran itu sebagai panduan kita di dalam hidup? Kerana Allah berkata di dalam Al-Quran, Allah berkata dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu tentang maksud ini. Zalikal kitab, demikian itu adalah Alkitab, Al-Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi antara natijah kita berpegang teguh kita mengambil Al-Quran sebagai panduan hidup kita akan dapat petunjuk. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, dia menjadi petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah berkata lagi, bagi orang yang mengambil Al-Quran ini sebagai panduan hidup, dia akan mendapat pahala yang besar. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini telah memberi petunjuk kepada jalan yang amat betul. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Dan memberi kabar yang gembira kepada orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Yang beramal
alladzina ya'maluna as-solihat, yang melakukan amal-amal yang soleh. Bagi mereka apa ganjarannya? Anna lahum ajran kabira, maka bagi mereka itu ganjaran yang sangat besar. Oleh itu, kalau kita nak faham Al-Quran juga, kita mesti memahami juga dengan hadis Nabi SAW. Kerana hadis Nabi menafsirkan Al-Quran. Seperti mana Allah berkata, Allah berfirman, aqimis solat, dirikanlah solat. Macam mana kita nak dirikan solat kalau kita meninggalkan hadis Nabi SAW? Oleh itu, pada pagi ini juga saya mengambil kesempatan untuk mengajak sidang pendengar sekalian untuk melakukan sedekah kepada pihak sekolah ini bagi mereka yang ada kelapangan waktu. Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bukhari pun ada. Nabi kata, takutlah kamu akan neraka. Macam mana nak takut dia? Dengan kamu melakukan sedekah, walau sekadar biji kurma, sebahagian daripada kurma, bisyikil tamrah. Jadi sidang pendengar sekalian, marilah kita akhiri majlis kita dengan membaca sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ahlina wa li tullabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal.